Tetapi hakikatnya bila kita bercakap tentang adab, adakah kita ini beradab? Sekiranya kita pergi bertandang ke rumah jiran setiap hari, pagi ke petang, mungkin sampai ke malam, minta pula nak makan dan minum di rumah jiran kita tu, adakah itu beradab sebenarnya? Okey, saya nak tanya, kalau Yana sendiri ada apa-apa yang Yana pantang tak kalau orang datang rumah dia buat? Macam Yana tak suka sangat. Kalau saya tak suka orang yang datang masuk rumah je dia pergi, oh nak tengok bilik awak lah, nak tengok dapur awak. Masuk je dia tengok semua. Kalau ke dapur tu mungkin boleh tahan lagi. Tapi kalau sampai ke bilik, melampau. Kan? Dia macam nak buat spot check macam tu lah. Tapi itulah yang kita nak bincangkan hari ini dan kami nak dapatkan komen-komen anda. Jadi terus kongsikannya di Facebook WHI. Eloklah Yana ya kalau kita perkenalkan tetamu-tetamu di studio hari ini. Kita mulakan dengan di hujung sana yang sentiasa tersenyum manis. Okey, kita bersama dengan Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah selaku pendakwah bebas. Kita apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat, syukur Allah. Yana sihat? Sihat. Sihat. Men in Black lah Ustaz. Terima kasih cakap sentiasa tersenyum. Kita tengok Ustaz pun kita pun rasa tersenyum. Aura dia lain. Jangan ketahukan saya. Senyuman saya tak apa. Dan tetamu di sebelahnya pun senyumannya tidak sangat manis sejak mula masuk studio. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Salah Siahanin Hamzah selaku peneraju kluster warisan dan masyarakat madani UKM. Apa khabar Prof? Terima kasih. Dah sihat. Sihat alhamdulillah. Okey, Suri. Kita nak mulakan perbincangan kita ni. Saya rasa lebih elok kalau kita relate dengan isu semasa yang tengah berlaku sekarang ni. Sekarang ni FIFA World Cup tengah berlangsung di Qatar. Okey, kita masyarakat dunia sebenarnya tahu bagaimana Qatar merupakan sebuah negara Islam yang penuh dengan adat dan budayanya yang tersendiri. Menjadi persoalan apabila tular di social media terutamanya di TikTok, masyarakat-masyarakat luar yang datang sebagai tetamu tetapi tidak menghormati adat dan budaya yang ada di negara tersebut iaitu Qatar. Ini saya rasa mukadimah terbaik untuk kita bincangkan pada hari ini. Kenapa pentingnya untuk kita beradab walaupun kita ini adalah tetamu pergi bertandang ke rumah ataupun negara orang. Siapa nak mulakan? Nak mula dulu. Saya dulu. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Baik, bila sebut tentang adab ni sebenarnya kalau kita tahu ini satu perkara yang kita dapat waris daripada Nabi SAW. Sebab itu Nabi sebut dalam hadisnya bu'istu utamimu sahihul akhlak. Aku ni diutus kepada kamu untuk menyempurnakan dan memperbaiki akhlak, ini memperbaiki adab. Itu Nabi pesan kepada kita. Sebab itu kalau kita lihat adab ni memang kita tahulah. Yang penting kita kena faham adab ni dia kalau ada pada diri kita, diri kita ni akan jadi sempurna. Adab ni dia kalau ada pada keluarga kita ni akan jadi harmoni. Adab ni dia kalau ada dalam ibadah, amalan kita, maka kita akan dapat sifat takwa. Dan adab ni dia kalau ada dalam ilmu yang kita ada pada kita, maka ilmu tu akan jadi manfaat. Dan adab ni dia kalau ada dalam kehidupan seorang itu, maka dia akan dapat kehidupan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. So, oleh sebab itu yang paling penting kalau kita dapat mendahulukan adab dalam diri kita, ubah sikap PL. Tu PL? PL tu PL kan? PL tu perbuatan, perangai kita tu menjadi perangai yang buruk kepada yang baik, maka kita akan dapat sebaik dalam kehidupan. Di mana juga kita berada. Kita datang ke Qatar ke, datang ke Saudi ke, kalau kita buat amalan yang baik ataupun perilaku yang baik, PL, sifat yang baik, insya-Allah dia menzahirkan satu perkara yang disebut sebagai peradaban yang tinggi. Sebab tu kalau kita lihat orang Melayu, orang Nusantara, orang Malaysia ni pergi mana-mana memang dipuji. Pergi Mekah ke, pergi Madinah, Qatar ke, tengok orang Malaysia. Wah, Malaysia bagus. Dia bagus sebab apa? Sebab kita memang budayanya halus, peradabannya tinggi, dan kalau kita tengok juga makna kitalah yang boleh iaitu menyebut menzahirkan dan membuat satu perkara yang kita lihat boleh menjadikan kita ni orang yang penyantun. Okey. Dan bila bercakap mengenai adab ni, kita memang tak rugi kalau kita beradab kan. Seperti yang Ustaz katakan, mereka memandang kita tinggi di negara-negara lain ataupun sesiapa jugalah yang kalau melihat kita, mereka akan rasakan oh dia ni sangat beradab, saya pun nak ikut cara dia buat. Mungkin kalau orang luar negara datang tengok kita buka kasut kat luar rumah, mereka pun akan ikut kan, tak ada masalah. Tapi adakah bila kita terlalu mengikut adab ni Prof, dia macam ada batasan, kemesraan itu sukar sedikit untuk kita teruskan. Macam saya nak cakap hai, saya nak bagi dia nak peluk dia, tapi macam ada batasan lah, kena jaga adab lah. Macam tu.
Okey. Terima kasih Suji atas soalan tadi tu. Sebenarnya macam Ustaz sebut tadi kan, sebenarnya adab ni adalah suatu yang macam garis panduan, macam perkara yang perlu dipegang. Dia penting dalam kehidupan kita untuk memastikan ya keharmonian, kesejahteraan kita dalam masyarakat yang berbilang bangsa. Okey. Bila kita cakap pasal World Cup tu, banyak orang pergi ke Qatar dan kita pun melihat banyak budaya-budaya yang bagus. Dan adab kita kan, bila kita pergi ke sesuatu negara, kita kena menghormati budaya dan tempat masyarakat di situ kan. Jadi kita menghormati budaya di situ, kita tak bolehlah nak komen sebab kita masuk apa Ustaz, kandang kambing mengembek kan. Jadi tapi sebenarnya pada saya adab itu adalah suatu yang mengatur kehidupan. Dia kadang-kadang tidaklah dilihat rigid. Sebenarnya dia boleh disesuaikan dengan keadaan ya. Macam contoh, kenapa contoh dalam agama Islam dia bagi peraturan tertentu, macam contoh adab untuk masuk rumah misal kata kan. Masuk rumah, masuk negara orang lebih kuranglah kan. Kalau masuk rumah tu kena bagi salam dulu. Even kan Ustaz kan, kalau masuk rumah orang, kita masa depan pintu tu kita tak boleh terjah depan pintu terus. Sebab kita duduk tengah pintu, bila orang buka nampak semua benda dalam rumah. So yang betulnya kita duduk tepi sikit. Duduk tepi sikit daripada pintu tu. Lepas tu kita bagi salam ataupun kita ketuk pintu. Even kalau 3 kali ketuk, tuan rumah tak buka, kita tak boleh masuk. Maknanya baliklah. Jadi kalau masa kemesraan tadi tu kan, sebab dalam Islam pun diajarkan kita kena berkenal-kenalan antara satu sama lain. So kita kena jaga adab. Kita boleh bersalaman kalau bersamaan jantina kan. Kalau berlainan jantina, kita boleh senyum, memberi senyuman. So adab itu pada saya tidaklah menghalang untuk kita merapatkan hubungan ataupun merapatkan kerjasama, merapatkan perkongsian dengan rakan-rakan di luar sana. Wow, saya suka sangat apa yang Prof kongsikan, yang mana adab ini tidak membataskan kemesraan dan juga rasa hormat kita walaupun kita datang daripada background ataupun kehidupan dan cara dibesarkan yang berbeza. Senyum pun dah menunjukkan kita beradab sebenarnya tanpa perlu bersentuhan dan sebagainya kan. Ini mukadimah yang cukup cantik dah saya katakan. Tapi ini secara peribadi ya Prof, Ustaz Yana dan penonton. Saya sering kali tertanya juga bila saya di media sosial, saya tengok orang memuat naik video-video sewaktu ada pengebumian, ada kematian kan. Saya faham kadang-kadang mungkin ada ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang tidak dapat menghadiri pengebumian atau kematian itu. Mereka nak tunjukkan apa yang berlaku. Tapi sehingga kan buat konten, saya rasa macam kurang beradab, kurang sopan. Ataupun macam mana dalam dunia hari ini mungkin ada yang berpendapat kita dah 2022 lah, apa juga boleh dimuat naik di media sosial. Come on lah Sugi. Mungkin Ustaz boleh kongsikan pandangan Ustaz sendiri. Baik, berkaitan dengan kita menziarahi orang yang meninggal, jenazah yang ada tu, maknanya kita kena tahu beberapa perkara. Pertama, bila kita mendengar saat kematian dan sebagainya, maka hendaklah kita tahu, kita hendaklah berkongsi, maknanya sedih. Sebab itu dalam Islam kita diajar maknanya mengucapkan takziah, dan perkara yang kedua disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kita datang daripada Allah, kita akan kembali kepada Allah Taala. Itu kehidupan kita. Sebab itu dalam hidup ni kita jangan fikir banyak-banyaklah. Sebab kita datang, kita akan pergi. Dia lalu dia sebenarnya. Itu konsep kehidupan kita. Sebab itu kita yang susah hati. Dan bila kita lihat kematian, kita tahu itu saudara kita, sahabat kita, kenalan kita, kita berkongsi makna kesedihan. Itu benda yang pasti kita kena buat. Okey, yang kedua kalau kita lihat iaitu apa? Kita kena jagalah percakapan, lisan. Okey, ini lisan lah. Maknanya ni saya nak tegur sekali lah, maknanya nak sebut sekali lah. Sebab berkaitan dengan percakapan, cakap yang baik-baik. Jangan pula dekat tempat jenazah ni bukan hanya ambil gambar je. Dia jadi macam tadi saya sebut berkaitan dengan apa, jejak kasih. Jumpa kawan-kawan lama, dia tak kira jenazah tu lah. Dia cerita, kau kerja mana sekarang ni? Ketawa, berdekah-dekah dan sebagainya. Tak hormat kesedihan orang tu. Lepas tu ambil gambar ni buat ni. Aku sekarang ni kat sini, gini-gini. Kena langgut, macam-macam nak buat komen. Sepatutnya nak ambil gambar, pada sini tak ada masalah pun. Tapi makna hormati mungkin untuk simpanan peribadi kita, kenangan yang indah dengan dia daripada hidup sampai dia tak ada yang nak meneruskan perjalanan ke negeri akhirat. Maknanya kita ambil, pada saya tak ada masalah. Cuma jangan kita buat satu konten yang akan mengaibkan dan akan menambah kesedihan kepada ahli keluarga. Ini banyak ni. Macam katakan aksiden dekat highway dan sebagainya. Tengok macam ni. Padahal keluarga tu macam mana keadaan dia. Ini macam-macam dia komen. Orang ni kita faham, maknanya nak komen pun kena beradab sikit lah. Ditimpa kesusahan dan sebagainya. Jadi lisan kena jaga, peradaban kena jaga. Satu lagi ya, bukan tu saja.
saja yang saya nak sebut ni, nanti nak kebumikan jenazah. Allahu Akbar. Berilah yang orang yang pakar. Tak payah pula orang yang datang tu, oh, ni sini sikit. Ini dekat tempat saya macam ni, masuk gini. Dah jadi kecoh kat situ gini. Dah yang hebat dekat kubur tu. Ini siapa yang saya nak dengar cakap ni? Jadi macam kita macam tak ada adab kat situ. Jadi lisan kena betulkan, perbuatan kena baikkan, dan kita kena niat ziarah itu untuk dapat kebaikan. Niat ziarah tu untuk menunjukkan makna kita ni orang yang maknanya simpati, dan jangan lupa mendoakan dan tolonglah maknanya jagalah adab, sebab adab tu insya-Allah dia akan membaikkan semua keadaan, khususnya beradablah dengan keluarga yang Allah beri dia ujian, iaitu dengan kematian. Saya suka bila Ustaz sentuh tentang, dan soalan Sugi juga tentang pergi majlis pengebumian seseorang. Ada yang saya pernah tengok tu, dia selfie dengan mungkin jenazah di belakang ataupun tanah perkuburan di belakang dan pengebumian sipolan. Itu sangat-sangat menunjukkan yang kita ni tidak beradab sekiranya kita melakukan perkara-perkara sebegitu. Jaga hati keluarga yang baru sahaja kehilangan insan yang tersayang. Baik, saya nak baca juga antara komen rakan-rakan kita di Facebook. Antaranya dari Halijah Hanif yang berkata, adab perlu sangat dalam kehidupan, terutama dunia penuh cabaran ni. Dalam menuntut ilmu, perlu ada adab untuk mendapat keberkatan ilmu. Nak jadi terbaik, adab adalah keutamaan. Tanpa adab, we are nobody. Dan satu lagi komen menarik dari Kak Long yang berkata, Assalamualaikum Uyainah, hai Sugi, waalaikumsalam. Anak yang selalu dilayan dengan sopan akan menjadi seorang yang tinggi adab. Ini sangat-sangat menarik yang saya nak tanya kepada Prof. Orang kata anak-anak ni, hidup mereka ni apabila mereka kecil ni, mereka melihat apa yang orang dewasa lakukan, apa yang orang dewasa perkatakan, dan juga pergaulan orang dewasa. Ini yang menjadi orang kata pendidikan utama ataupun awal mereka. Bagaimana sebenarnya Prof, kalau kita nak mendidik anak ini supaya menjadi beradab, kita dahulu perlu contohkan adab yang baik buat mereka. Ya, setuju sangat dengan apa yang Uyainah sebut tu ya. Sebenarnya kita sebagai ibu bapa perlu menunjukkan contoh teladan yang baik. Sebab sekolah terbaik sekolah di rumah. Betul. Sebab kita dilahirkan di rumah. Jadi dalam dunia mencabar, cabaran macam mana sekalipun kan. Macam saya pun kaunselor, saya ahli psikologi. Dan kalau kita melihat cabaran memang banyak. Dan cabaran itu tidaklah sampai menjadikan kita hilang adab. Kenapa kita harus hilang adab? Disebabkan oleh cabaran global. Jadi adab itu adalah perkara yang tetap remain, yang tetap kekal terus kita kena ada. Jadi saya suka sentuh tentang macam ni ya. Di rumah kadang-kadang ibu bapa kurang menjaga pertuturan. Ya. Kadang-kadang bila stres kat pejabat kan, kat tempat kerja, ini yang dikatakan dalam psikologi sebagai displacement. Displacement tu maksudnya dia sakit hati dekat pejabat tapi tak boleh lepaskan. Tak boleh nak marah bos kan. Sebab bos tu kan pangkat tinggi, nanti prestasi turun pula kan. Jadi lepaskan kemarahan tu di rumah. Jadi anak menjadi mangsa, isteri menjadi mangsa, suami menjadi mangsa. Jadi perkara ni tekanan yang kadang-kadang menyebabkan orang sekarang kurang adab. Jadi kita harus menangani tekanan itu. Jadi sebagai ibu bapa kenalah bercakap dengan baik. Sebab Nabi kata falyakul khairan aw liyasmut. Cakap yang baik ataupun diam. Kalau kita tak boleh nak cakap baik, kita diam. Tutup je mulut kita. Sebab kalau tengah marah, kita bercakap sesuatu, pasti yang keluar tu adalah yang buruk-buruk. Kadang-kadang semua binatang dekat dalam zoo tu keluar daripada lafaz mulut kita tu kan. Jadi kita tak nak, sebab anak sebenarnya memang dilihat ibu bapa. Saya banyak perhatikan dalam sesi kaunseling yang saya buat pun kan. Kebanyakan klien yang menghadapi masalah macam masalah sosial, masalah akhlak ni kadang berpunca daripada keruntuhan rumah tangga ibu bapa. Mereka tak dapat perhatian. Tapi anak-anak yang ibu bapanya bagus kan, yang sangat menjaga. Saya pernah jumpa tahu satu family ni, dia kalau bergaduh kan, dia tak tunjuk depan anak. Itu saya rasa kita boleh contohi. Bila dia bergaduh je Ustaz, dia masuk dalam bilik Ustaz. Dia tutup itu. So dia bumbung-bumbung dalam bilik tu. Jadi anak tak dengar. Jadi benda tu mengajar anak dia supaya tertib. Jadi mereka tidak melemparkan kata-kata yang kesat. Sebab kata-kata kesat ni sebenarnya dia makan kat dalam. Dia akan memberi kesan yang lama kepada psikologi anak tu sendiri. Jadi saya sangat setuju Uyainah. Apa-apa pun sebagai ibu, cabaran jadi ibu kesenang kan. Ada orang cakap Uyainah, masa bujang-bujang ni bukan main soft lagi, lemah lembut lagi. Sekali dah jadi mak macam Tarzan Ustaz. Okey, baik. Ada yang macam tu kan. Saya tanya kat wanita begitu sebenarnya.
Okey, baik. Kita dah dengarkan daripada Ustaz, daripada Prof dan juga penonton-penonton yang kongsikan komen di Facebook. Tapi kita nak dengarkan jugalah pendapat mereka di luar sana. Apakah pandangan mereka berkaitan dengan pentingnya adab ini? Jom kita dengarkan. Kita pergi, kita baca, kita sedekahkan Yasin untuk arwah kan. Apa salahnya kalau baca sesuatu? Kalau tak boleh baca sesuatu pun zikirlah untuk arwah. Ada, I punya recently, arwah abang ipar I meninggal pun, ada juga kita punya close related family pun bercakap-cakap, berborak-borak, which I rasa benda ni, again, I am in no position untuk tegur. Dan kalau tegur, kita muda kan, tegur orang tua tak nampak ada adab kat situ. Kalau pergi ziarah orang sakit, cerita pasal stock market, cerita pasal benda-benda dunia ni, tak berapa nak elok lah, kan? So, tapi benda tu common sense. Bila kita ziarah orang, of course kita nak pamper orang tu, kita nak cakap benda-benda baik dengan orang yang kita ziarah tu, dan juga sama juga adab yang sama juga dengan orang yang dah meninggal kan. So elakkan bercakap tentang perkara-perkara dunia. Bila kita ziarah orang meninggal ni, kita banyak mendoakan semoga Allah pemudahkan perjalanan dia di alam yang baru. Kadang-kadang orang datang, macam saya dulu pernah sakit juga, dia orang datang tengok I, tapi beli benda bukan-bukan untuk makan. So tapi kita pula rasa macam, so saya rasa kalau pergi tu tepati masa, jangan pergi time-time yang dah lepas time melawat, lepas tu berlawan dengan nurse, berlawan dengan doktor, kata nak jumpa juga. Sebab benda ni peraturannya ada di tempat, ada sebab dia. Adab bila kita datang ke rumah orang, macam Sherry sendiri pun pernah jadi anak kecil, so kita tahu. Tapi ibu bapa kita dulu, dia jegil mata je kita dah takut tau. Kalau macam Mak Sherry dulu, dia ada macam cubit kecil je kat peha tu. Jadi kita bila pergi ke rumah orang, walaupun sebagai anak kecil, kita tetap menjaga adab kita. Tapi itulah, sekarang ni dunia dah moden, cuma bukan rumah saya je lah, untuk rumah orang lain kan. Saya sebenarnya suka budak-budak, tapi dalam masa yang sama, kita sebagai ibu bapa haruslah melihat tingkah laku anak kita. Saya suka sangat-sangat apa yang Sherry katakan tadi. Kadang-kadang bila kita lihat anak kita terlalu nakal ataupun membuat merosakkan rumah orang lain, ada ibu bapa yang berdiam diri dan tidak menegur anak. Ini akan membuatkan orang rasa macam anak itu tak beradab, sedangkan tidak ditegur ataupun diajar oleh ibu bapanya. Betul. Mungkin ini yang saya nak tujukan kepada Ustaz. Ustaz boleh kongsikan, bila bab anak ni, ada antara dalam kalangan ibu bapa yang sangat sensitif. Sensitif sangat. Sensitif. Lain macam ni. Sebab tuan rumah tu kalau nak tegur pun rasa macam alamak, mak dengan ayah dia pun tak tegur. Dia satu, kalau dia sentuh barangan dekat rumah ke, dia lompat-lompat atas kerusi kan. Satu lagi, kalau main dengan anak lain, dia gaduh-gaduh. Lepas tu mak dengan ayah tu tak apa, dia budak-budak je. Sugi, maaf mencelah. Ada kes yang saya baca lagi teruk, sampai anak itu pecahkan TV di rumah tuan rumah tu tadi. Sampai tahap tu. Jadi situasi ni Ustaz, kita orang pun tak berani nak bagi komen. Saya pun takut juga ni. Pada saya biasa. Sebab apa, saya hidup dah mungkin agak ranjut remaja, ranjut usia sekarang ni. Jadi pengalaman tu banyak. Sebab betul, kadang-kadang yang masalah ni, anak kawan datang rumah kita, dia memang macam tu. Dekat rumah dia beradab semua je. Kat rumah kita memang hilang adab dia. Itu memang biasa. Kita nak marah anak kawan, kita nak tegur, takut kawan kita kecil hati. Kita nak belasah bukan anak kita. Ada kita kan. Okey. Pertama kita, kalau kita tahu anak kita begitu, lebih baik kita dudukkan kat rumah. Tak payahlah bawa. Itu satu. Betul tak, untuk menyelamatkan keadaan. Kasihanlah dia, Ustaz. Betul tak, maksudnya kita tak payahlah bawa dia baca pasal apa. Kita okey, datang ziarah ni untuk apa? Ziarah ni untuk dapat rahmat, untuk dapat kegembiraan dan sebagainya, dan dapat pahala, lepas tu dapat ukhuwah dan sebagainya. Oleh sebab kita ni, masalah kita tak dapat disiplinkan anak kita, macam mana kita nak bawa kat rumah orang. Jadi kita kena tahu anak kita tu macam mana tahap dia. Dia tahap ada 2, tahap 3 bar, 5 bar. Yang dia memang Power Ranger, memang tak boleh handle. Itu memang betul. Ini kita sebut anak kita, bukan anak orang lain. Anak kita kena macam tu. Kita kena tahu. Yang kedua, maknanya apa? Kita sebagai tuan rumah, bila dapat tetamu yang ada anak yang begitu, maknanya kita kena tahu, nak main biarlah kita ada bagi satu tempat permainan dia. Kita kalau rumah besar, okeylah. Kalau tak, bagilah ruang untuk budak-budak ni apa yang dia suka. Longgokkan mainan kat situ, confirm dia tak akan ni. Minum pun dia tak nak, tak apa. Yang masalah ni kalau tak ada, dia tengok kita punya koleksi kita, kapal terbang kita tu yang dia nak tu. Kapal terbang. Dah kita nak buat macam mana kan? Lepas tu kita besarkan mata. Apa, kenapa ayah besarkan mata? Pula ada je masalah tu. Jadi kita kena bagi ruang untuk anak-anak kita. Dan seterusnya juga, kita sebagai tuan rumah juga, maknanya ialah nak buat macam mana?
belajarlah redha dan sebagainya, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan ujian tu kita bertambah matanglah dalam menerima adab ni apa tamu. Saya kan ustaz dulu kan kalau pergi ke rumah orang, kalau saya buat sesuatu yang mak saya rasa, umi saya rasa macam tak patut, dia bagi pandangan mata je. Betul. Jeling macam tu. Terus saya takut tak payah cakap apa-apa pun. Tapi yalah bila dah beralih zaman ni, cara orang kata parenting ni pun berbeza. Betul. Baik Prof, saya ada satu lagi komen yang saya rasa sangat-sangat menarik yang saya nak bacakan. Mungkin tanya soalan terus kepada Prof. Macam mana nak tegur ahli keluarga yang suka datang bertandang ke rumah kita tanpa memberitahu atau minta izin kita dulu? Tambah pula jenis datang pada lewat malam. Soalan ini ditanya oleh Zafira Hanim. Macam mana Prof? Mungkin kita rasa macam sebab ahli keluarga kan, jadi tak apalah, okeylah ni, boleh je lah, cincai je lah, datanglah pukul 12 tengah malam pun tak apa. Prof faham kan? Apa doktor? Saya cakap dia punya nada tu saya faham. Itu kisah biasa yang berlaku. Sebab kadang saudara mara ni adab tak adab. Sebab tu saya kata tadi, adab tu adalah benda rimin, benda yang tetap pasti. So dia tetap dilaksanakan. Sebab contoh macam saya dengan suami kan, yang datang mungkin keluarga suami, lebih rapat dengan suami, bukan rapat dengan saya. Tapi soalannya ialah masa, kena pilih masa yang sesuai. Dalam Islam pun kan ada adab. Kita tak boleh masuk even dalam rumah. Kita tak boleh masuk bilik ibu bapa kita ada waktu-waktu tertentu kan. Ada macam tengah malam kita tak boleh masuk, lepas isyak tak boleh masuk, lepas zuhur pun tak boleh masuk. Ni kalau datang, bayangkan datang awal pagi. Orang tak siap apa lagi kan. Ataupun tengah malam orang tu baru penat nak rehat dengan keluarga. So tak boleh, walaupun saudara mara rapat. Satu lagi saya nak cakap pasal minta izin ni. Dulu-dulu orang suka terjah je kan. Orang kata terjah ni tak nak nyusahkan orang. Tapi sebenarnya benda tu dah tak boleh nak dipraktiskan sangat buat masa sekarang. Minta izin lebih baik. Sebab bila minta izin, orang tuan rumah bersedia. Bersedia ke tak? Kita pun fikirkan nak masak apa, nak tetamu kan. Kan Nabi pesan kan, mayyu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maka hendaklah kita menghormati tetamu kan. Kalau kita beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah kita memuliakan tetamu. Sebab itulah orang sekarang ni kalau tengok, kita nak memuliakan tetamu, tapi saya nak sebut juga, jangan datang pada masa yang tak sesuai. Minta izin dulu biar selesa. Kita pun pergi, macam Ustaz kata tadi, kita ziarah sebab apa? Nak keberkatan, nak menyambung silaturahim. Itu banyak pahalanya di sisi agama kan. Tapi kalau saya tengok kadang-kadang orang kita lupa tentang adab-adab ni kan. Dia macam adab tu dah macam pergi ke mana kan, dah pergi ke tempat-tempat lain. Lalat ni tak beradab ni. Kenapa pula lalat ni kan berdatang kita? Tak sikit boleh tak? Habis saya pula tanya kan. Habis kalau kita orang Jawa, saya orang Jawa tau. Alah tu pun nak berkira macam mana? Tak, bukan soal berkira, ni soal adab. Adab yang kita perlu jaga sampai bila-bila. Dan dia kena jaga sebab nanti jadi tak selesa. Contoh lagi kan, kadang-kadang kita nak menghormati tamu tapi kita tengok sokongan, support kita macam mana dekat rumah. Kalau contoh kadang-kadang bila tetamu nak datang, asyik isteri je yang terbebankan nak fikir nak masak apa. Ni Ustaz, kita punya sokongan penting Ustaz. Suami kena tolong juga. Contoh dia buat air ke kan. Isteri mungkin sediakan makanan. Suami kan betul tak? Nanti dia tak tahu jalan pula nak cari location. Yang lebih apa? Tamu tu beradab. Dia datang tengah malam. Jadi kita tahu dia datang ni jauh, lapar. Kita buat sediakanlah makan sekali. Tak apa. Saya baru dia makan yang susah. Lepas tu bagi makan habis licin. Kan? Lepas tu mungkin itu juga dia beradab. Cakap dia. Kalau datang terlalu awal pagi ataupun lewat malam yang tak ada adab tu, tekan biskut kering je. Sudah. Tapi anak Ustaz dan Prof, ada seorang ni kalau dia datang depan rumah kita, semua orang happy. Tak kisah waktu. Siapa? Delivery guy. Kita dah order online, bila datang happy. Tapi saya nak cakap pasal yang tadi support tu. Kadang-kadang kalau bisa kata isteri susah, kan kadang-kadang kita orang datang kita tak selesa kalau tak dapat makanan lagi dari jauh. Kita boleh dapatkan sokongan macam tadilah, kita order je makanan kan. Katakan kat tempat macam kat tempat saya kan, dekat Bangi kan sate kajang famous. So kita order je lah. So dia tidak anak-anak pun kena beri sokongan untuk menyambut tetamu, barulah kita dapat keberkatan rumah tu biar tetamu datang ramai. Tapi ada yang bercakap tu, tak masak ke? Okey, Prof, Ustaz. Kita kalau boleh banyak lagi yang kita nak bincangkan, banyak lagi yang kita nak tanya. Tapi masa dah tak cukup. Tapi banyak juga yang dah dikongsikan oleh Ustaz dan juga Prof. Di hujung perbincangan ni, Prof, mungkin Sugi nak baca dulu? Ada satu komen di Facebook, Rizali.
ke Razali mungkin, saya kehilangan ibu dan anak, nenek maaf. Saya kehilangan ibu dan nenek pada tahun yang sama. Kami sekeluarga pergi ke tanah perkuburan dan bila balik ke rumah pakcik-pakcik, makcik-makcik tengah masak untuk makan ramai-ramai. Yang sedih tu, diorang riuh rendah berseronok. Lepas tu tinggal macam tu je kami dah sedih. Lepas tu kena kemaskan rumah. Hanya Tuhan je yang tahu perasaan ketika itu. Selalu marahkan anak-anak kecil je. Kadang-kadang orang tua pun tak beradab. Betul. Itu makan dalam tu. Selalu marahkan anak-anak kecil tapi orang tua pun tak beradab. Baik, Ustaz. Di hujung perbincangan kita ni kan, mungkin Ustaz boleh simpulkan dan rangkumkan tentang topik adab ini. Tak kira usia, tak kira latar belakang, tak kira kita dari negara mana. Betul. Adab ini adalah orang kata common sense yang semua orang patut ada. Seringkasnya Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Membangunkan adab tu dengan ilmu. Membangunkan ilmu itu dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Dan ilmu itu dia tidak dihayati. InsyaAllah bila kita jadi orang berilmu, yang menghayati ilmu tersebut, dan insyaAllah kita didik dengan perkara yang baik, dan insyaAllah lahir pada diri kita jadi orang yang beradab. Didik diri kita, didik anak isteri kita, keturunan kita, mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dan diri kita menjadi orang yang sangat beradab dalam kehidupan di dunia ini. Saya suka. Yang penting kita didik diri kita dahulu sebelum kita nak didik orang lain. Tak perlulah ekstrim sangat dalam menjaga adab kita. Yang penting kita cari keseimbangan dan menghormati orang lain. Betul. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah dan juga Profesor Madya Dr. Salasia Hanin Hamzah dari peneraju Kluster Warisan dan Masyarakat Madani UKM atas perkongsian sebentar tadi. Terima kasih juga kepada anda yang berkongsi komen-komen anda di Facebook. Pedas juga komen. Pedas, ada komen yang sangat pedas. Nanti kalau sempat kita bacakan lagi.